الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sallallahu ala alihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Alhamdulillah, pertama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah. Dengan limpah kurnia kasih sayang Allah, kita masih lagi bernyawa di penghujung bulan Sya'ban ini, dan kita akan memasuki satu bulan yang sangat mulia yang dinanti-nantikan oleh kebanyakan orang-orang yang beriman. Bahkan penantian ini dinantikan dalam keadaan penuh dengan keimanan, penuh dengan pengharapan, dan penuh dengan kita menantikan agar kita dapat meraih atau dapat kita menemui bulan yang sangat mulia ini. Bulan Ramadan, bulan yang ke-9, yang mana kita diwajibkan di dalamnya suatu amalan yang sangat-sangat digalakkan kita untuk melakukannya. Itulah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kepada kita bulan ini untuk kita berpuasa. Sebagaimana yang telah Allah SWT menerangkan bahawa bulan ini adalah bulan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Sebagaimana dalam firman-Nya, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Allah SWT berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia dan juga sebagai penerangan kepada petunjuk itu, begitu juga penerangan kepada pembeza, yang membezakan kita daripada yang benar dan yang salah, yang hak dengan yang batil. Maka bulan ini adalah bulan yang juga merupakan satu bulan yang mentarbiah kita. Di samping diturunkan dalamnya Al-Quran, bulan ini juga dinamakan sebagai bulan tadabbur. Bulan kita cuba memahami akan Al-Quranul Karim yang telah diturunkan oleh Allah kepada kita. Alhamdulillah, ikhwatal iman wa akhawat, saudara dan saudari dalam keimanan, Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan kepada kita dalam bulan ini sesuatu yang sebelum ini kita dibenarkan untuk melakukannya. Itulah untuk kita makan dan minum. Maka pada bulan ini kita dilarang daripada memakan dan minum. Bahkan berpuasa adalah satu perintah yang Allah bukan perintahkan hanya khusus kepada umat ini, tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan ini kepada umat-umat yang sebelum ini, sebagaimana yang telah kita mulakan dengan ayat yang telah kita bacakan. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan ke atas mereka sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Maka dengan ini perlulah kita berusaha bagaimanakah dalam kedatangan bulan yang mulia ini
kita merebut, kita mengambil peluang dan kita benar-benar bersungguh-sungguh bagaimanakah kita dapat meraih ketakwaan yang Allah janjikan di akhir bulan ini. Kerana dalam ayat tersebut Allah menerangkan la'allakum tattaqun, dalam makna yang kita lihat maknanya adalah agar kamu bertakwa. Dan dalam Al-Quran kalau Allah mendatangkan la'allakum, di sini bukanlah moga-moga, kemungkinan, tidak, tetapi bermakna pasti kamu akan dapatkan ketakwaan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan pada ayat ini bahawa barang siapa yang bersungguh-sungguh mentaati perintah Allah pada bulan ini, iaitu untuk berpuasa dengan puasa erti kata puasa yang sebenar, maka kita akan mendapat ketakwaan. Itulah janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka barang siapa yang dalam berpuasa tidak dapat bertakwa, jangan salahkan melainkan puasanya. Kerana puasanya ini mungkin tidak mengikuti akan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala anjurkan. Nabi SAW bersabda, man sama ramadana imanan wa ihtisaba, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dengan kita merasakan bahawa sebenarnya ini adalah benar-benar perintah daripada Allah, perintahnya daripada Al-Quran, sebagaimana telah kita sebutkan ayat tadi kita bacakan, perintahnya daripada hadis, dan begitulah menunjukkan apabila kita berpuasa dengan penuh pengharapan kepada Allah juga terhadap ganjarannya yang Allah sediakan, iaitu ganjaran yang Allah sediakan bagi bulan puasa ini begitu besar. Yang paling besar daripadanya adalah kita akan dapat ketakwaan. Dan itulah yang kita sebenarnya usahakan. Kerana itulah yang telah kita diperintahkan. Allah Subhanahu wa taala menerangkan walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan telah kami wasiatkan mereka-mereka yang telah diberi kitab sebelum kamu dan terhadap diri kamu agar kamu bertakwa. Ini perintah Allah yang agung. Tujuan kita berpuasa adalah supaya kita dapat bertakwa kepada Allah. Dan moga-moga pada bulan Ramadan yang akan kunjung tiba ini, kita mendapati ketakwaan di dalamnya. Maka dengan ini, ingin sekali saya menyebutkan sebuah hadis Nabi SAW telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam hadis ini telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Sahihain. Abu Hurairah mengatakan, kullu amalu bani Adam lahu illa as-sawm. Qala Allah Ta'ala fa innahu li wa ana ajzi bihi. Nabi SAW bersabda, setiap amalan anak Adam itu adalah untuknya melainkan puasa. Maka Allah berfirman, sesungguhnya ianya adalah untukku dan akulah yang mengganjarinya. Dan dengan ini menunjukkan kepada kita bahawa puasa ini adalah kelebihannya begitu besar. Di antara kelebihan yang paling besar adalah apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatakan Allah yang akan mengganjari bagi pelaku puasa itu, bagi orang yang melaksanakan puasa. Maka dengan itu puasa yang kita akan lakukan perlu pastikan bahawa dia adalah sebagaimana yang Allah perintahkan. Kerana Nabi SAW telah bersabda juga dalam hadis yang lain, riwayat redaksi yang lain, Nabi SAW mengatakan, Allah telah berfirman, hadis tersebut hadis qudsi, fa innahu li wa ana ajzi bihi taraka wa yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Dalam hadis tersebut menerangkan dia telah meninggalkan makan, minum dan syahwatnya kerana-Ku. Sebab itu Nabi SAW telah bersabda dalam hadis, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayada'a ta'amahu wa syarabahu. Nabi SAW bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta dan kejahilan, maka Allah tidak berhajat kepada dia meninggalkan makan dan minumnya. Ini menunjukkan kepada kita, dalam kita berpuasa, perlulah kita berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan daripada Allah, ganjaran yang Allah sediakan. Dan dalam kita berpuasa, kita perlulah berusaha bagaimanakah puasa kita ini dapat melahirkan ketakwaan. Sebagaimana kita diperintahkan untuk melakukan ketaatan pada bulan-bulan yang selain Ramadan,
Maka pada bulan Ramadan tidaklah bermakna kita hanya tumpukan kepada puasa saja, tidak. Bermakna setiap daripada larangan yang Allah larang kita menjaganya, dan setiap perintah yang Allah perintahkan kita juga melaksanakannya. Maka dengan ini, apabila kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk menjaga puasa kita agar puasa kita mempunyai nilai yang sangat tinggi di sisi Allah, maka perlulah kita memastikan puasa ini tidaklah kita melakukan daripada hadis yang kita bacakan tadi, iaitu barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta dan kejahilan, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan dia, tidak kepada dia berpuasa meninggalkan makan dan minumnya. Dengan itu kita perlu memastikan puasa yang kita laksanakan ini puasa yang bermutu. Dan kita haruslah berusaha dengan kedatangan bulan puasa ini, kita berusaha bagaimana puasa yang akan kita laksanakan ini adalah puasa yang terbaik yang pernah kita lakukan. Maknanya yang tidak pernah kita lakukan sebelum ini. Maka inilah puasa kita yang terbaik seumur hidup kita. Kerana itulah yang perlu kita lakukan. Kenapa? Kerana kita harus pastikan puasa itu bernilai, sehingga tinggalnya kita makan dan minum di sisi daripada apa yang Allah perintahkan kepada kita untuk melakukannya, maka kita dapat lakukan dengan sebaik mungkin. Maka dengan ini saya nasihati diri saya dan diri para pendengar agar kita semua bersama-samalah gigih menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan. Dan dalam kita melaksanakan perintah Allah ini, lakukanlah dalam keadaan penuh keimanan dan penuh pengharapan daripada ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagaimana kita lakukan perintah untuk kita berpuasa, kita lakukanlah juga perintah-perintah yang lain yang Allah perintahkan kita. Dianjurkan sangat dalam kita pada bulan puasa ini untuk kita berdiri malam, untuk kita solat malam. Dan solat malam yang dimaksudkan ini adalah solat tarawih, yang kita digalakkan melakukannya dengan berjemaah, digalakkan kita melakukannya di masjid. Dan perlulah kita usahakan bagaimana solat kita, berdirinya kita pada bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan juga dan penuh pengharapan daripada Allah. Dan semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah, menjadikan kita golongan yang bertakwa. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.